Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran HTML kita. Dan hari ini kita akan belajar cara untuk membuat ruangan komen dalam laman sesawang. Okey, terlebih dahulu kita tengok dulu sedikit nota berkenaan tentang ruangan komen. Okey, fungsi ruangan komen ialah untuk pelawat memberi maklum balas dalam laman sesawang dalam bentuk teks. Okey, contohnya kalau macam kita nak bagi komen komen, jadi kita boleh typekan dalam ruangan komen dan hantarkan kepada pemilik laman sesawang tersebut lah. Okey, kemudian antara tag HTML yang digunakan untuk menulis ruangan komen ialah form. Okey, tujuannya ialah untuk membina borang. Kemudian text area. Okey, text area ni fungsi untuk membuat ruangan menulis lah. Selalunya dalam bentuk kotak. Okey, dan yang terakhir ialah input. Okey, input ni tujuannya ialah untuk menghantar maklum balas yang telah dimasukkan oleh pengguna lah. Selalunya input ni dalam bentuk butang ataupun button lah. Jadi bila kita memberi komen, bila kita siap memberi komen, kita akan tekan butang tersebut dan mesej kita akan sampai kepada pemilik laman sesawang tersebut lah. Okey, dan yang terakhir ruang menulis yang diwakili oleh tag text area kita boleh ubah. Contohnya kita nak ubah warna dan size. Okey, jadi size kita gunakan attribute columns dan rows. Okey, dan untuk mengubah warna kita akan guna attribute style. Okey, jadi selain daripada itu, ruangan menulis ni juga boleh memuatkan bilangan aksara tidak terhad. Maknanya kamu boleh tulis beberapa baris lah. Dia tidak terhad pada satu baris saja. Kamu boleh tulis panjang ataupun pendek dan sebagainya lah. Okey, jadi itu sedikit mengenai ruangan komen. Jadi kita akan buat tag HTML kita. Okey, jadi saya buka file baru. Okey, saya akan mulakan dengan file baru. Okey, kita akan buat ruangan komen kan. Jadi saya akan namakan file saya ruangan komen. Jadi kita macam biasalah, kita akan mulakan dengan tag asas. Okey, dimulai dengan HTML. Okey, diikuti dengan head. Okey, title saya akan bagi ruangan komen lah, tajuk ruangan komen. Okey, dan diikuti dengan body Okey. Kemudian tag yang seterusnya ialah sebab kita akan buat satu borang lah, borang, jenis borang. Jadi kita akan guna tag form lah. Okey. Okey, diikuti dengan arahan lah. Contohnya sila satu ayat sebagai arahan. Sila typekan. Okey, kita boleh tambah tag paragraf lah. Kita nak buat satu paragraf baru. Okey, saya typekan komen anda. Okey, tutup
paragraph. Okey. Okey, diikuti dengan yang seterusnya. Okey, saya akan tetapkan ruangan untuk menulis. Jadi kita akan gunakan text area lah. Okey, saya akan buat ruangan untuk menulis. Jadi ruangan untuk menulis saya ni saya akan bagi dia nama. Okey, name. Okey. Saya bagilah satu nama, iaitu komen lah. Okey, kemudian ID. Okey. ID ni macam satu kata kunci lah untuk dia. Okey, kita boleh letakkan ID yang sama dengan nama. Okey, seterusnya saya nak tetapkan size. Okey, untuk ruangan komen saya ni. Okey, jadi untuk columns columns size-nya ialah 20. Okey, dan juga rows rows size-nya ialah saya letak 5 lah. Rows ni ialah tinggi columns ni ialah lebar. Okey, jadi alright. Kemudian diikuti dengan saya nak tetapkan satu lagi, iaitu ruangan komen tu saya nak tetapkan warna. Okey, jadi saya akan gunakan tag style lah. Okey, semua ni yang name, ID, columns, row dan style ni semua dia kena berada di dalam ruangan text area lah. Right? Kamu untuk bezakan dia, kamu hanya cuba jarakkan saja. Okey, styles. Okey, style saya akan tetapkan background color dia. Okey. Background color. Okey, titik 2 titik bertindih. Saya nak letak warna pink. Okey. Kamu hanya perlu type saja warna yang kamu sukalah. Nama saja contohnya pink, yellow, blue tapi dalam bahasa Inggeris lah, bukan dalam bahasa Melayu nanti browser kamu tak dapat kenal pasti kalau kamu tulis nama selain daripada nama Inggeris. Okey, dan seterusnya diikuti dengan nokta koma bertindih. Okey, untuk penutup. Okey, dan satu lagi style saya akan tambah pada ruangan komen tu ialah scroll bar. Okey, scroll bar ni fungsi dia kalau kita ada satu teks yang panjang, di bahagian hujung tu dia akan, kita boleh gerakkanlah teks tu atas ke bawah lah. Itu yang kita panggil sebagai scroll bar. Okey, jadi saya akan tambahkan overflow. Okey, overflow. Scroll Okey, saya check balik background color pink. Okey, overflow pergi kepada flow, maksudnya ada scroll bar lah. Dan jangan lupa diikuti dengan nokta dan koma bertindih. Okey, jadi ini untuk ruangan text area, dan saya akan tambahkan satu perkataan ataupun ayat di dalam text area tu. Saya akan type sila type komen di sini. Ataupun
masuk ke laman web ini kerana saya nak suruh pelawat bagi komen kenapa dia suka dekat laman web tersebut lah. Right? Dan diikuti dengan penutup untuk text area lah. Saya dah selesai edit text area, saya akan tutup. Okey. Jadi kat sini ruangan untuk komen saya, kotak komen saya dah siap. Semua ada di text area. Nama dah ada, size dah ada, warna background dah ada dan juga scroll bar pun dah ada. Alright. Okey, seterusnya jika dalam laman web kan bila ada ruangan komen, bila selesai pengguna memberi ataupun menaik komen, macam mana pengguna nak send data tu, macam mana dia nak submit data tu ataupun hantar apa yang telah mereka type. Jadi kita perlu satu attribute yang kita panggil sebagai butang hantar lah ataupun input. Jadi kat sini saya akan buat satu butang hantar dengan menggunakan attribute input. Okey, input. Jadi saya akan tetapkan jenis dia ialah saya akan buat satu butang submit lah, ataupun button submit. Okay, input type dia ialah button ataupun butang. Okay, macam mana saya nak bagi butang tu berfungsi? Okay, dengan menggunakan arahan on click. Sebelum tu kita tak payah buat on click dulu, kita buat value. Okay, value dia akan submit lah ataupun hantar. Okay, value ni dia adalah teks yang akan muncul lah. Saya nak guna bahasa Melayu lah, saya typekan hantar. Ni value ni dia akan muncul pada button kamu lah. Dia akan muncul di atas button tersebut. Okey, kemudian saya dah ada ruangan komen dan saya ada button untuk menghantar. Jadi borang saya telah selesai. Okey. Saya akan tutup borang dengan tag penutup form dan penutup body dan penutup HTML. Okey, jadi kita cuba tengok dulu apa kesannya. Okey, jadi inilah ruangan komen. Okey, jadi kamu boleh typekan ataupun kerana laman web ini sangat menarik. Okey, contohlah. Okey, dan tekan button hantar. Okey, jadi kat sini tiada kesan lah, sebab kita tidak tetapkan pada button hantar ni apa tindakan seterusnya lah. Okey, kat sini saya akan tunjukkan macam mana kita nak tambah satu skrip, iaitu JavaScript. Okey, di mana JavaScript ni berfungsi memberi respon apabila butang untuk menghantar komen ditekan, dan dia akan bagi respon memaparkan paparan komen yang kita telah tuliskan lah. Okey. Okey, jadi skrip tersebut kita akan tambah di bahagian head. Okey, di bahagian head ya. Right. Jadi okey, kita akan typekan okey, kamu just follow saja skrip.
Okey, JavaScript ya. Okey, JavaScript ni sebenarnya banyak kegunaannya, antaranya ialah memberi interaktiviti lah pada laman web. Kita boleh tambahkan JavaScript. Okey, nak bagi dia lebih menarik dan lebih interaktif lah. Okey, JavaScript. Okey, kemudian saya buat turun dulu ya title ni. Okey, kita tambahkan function. Show message. Okey, dalam ni kita akan tuliskan ID bagi text area kita. Tadi kita type komen kan? Jadi kita akan typekan komen. Dot value. Hati-hati ya, sebab banyak ni, kita jangan tertinggal simbol-simbol nokta bertindih ataupun nokta koma bertindih ya. Semua tu mesti ada lah. Okey, display message ni fungsinya untuk kita memaparkan komen yang kita telah tulis. Okey. Right. Okey, jadi ini bahagian skrip kita and mesti ada penutup skripnya. Okey, jadi skrip ni di antara bahagian head lah. Okay, tadi saya terlupa buat penutup bagi head. Okey, dia di antara bahagian head lah. Okey. Jadi ini skrip ataupun JavaScript kita yang fungsi dia untuk kita memaparkan teks yang telah ditulis bila kita menekan butang hantar. Okey, yang ni kita naikkan. Okey, dan satu lagi di bahagian butang hantar ni kita akan tambahkan for arahan on click. Okey, jadi bila ditekan butang tu ditekan, dia akan paparkan kita akan panggil skrip daripada JavaScript di atas lah. Okey, message, show message. Okay, value, submit. Okay, cuba kita run dan tengok apa kesannya. Okay, tiada ya. Kita tengok apa yang ada silap di sini. Element by ID, comment, okay.
display message dot inner html message. Okay, untuk script, head, title, form. Okay, input type, button. Okay, on click, show message. Okay, value, hantar. Okay, ada tertinggal satu. Okay, kita nak tambahkan ruangan untuk memaparkan teks yang di type lah. Okay, jadi tambahkan satu paragraf, message. Okay, komen yang dihantar adalah paragraf, dan di sini ialah ruangan untuk kita memaparkan komen tersebut. Okey, kita gunakan tag span. Ini akan buat satu ruangan lah, ruangan paparan. Span ID. Okey, namakan dia daripada kita akan panggil JavaScript display message. Dan diikuti dengan penutup span. Penutupi di sini. Oke, coba kita run. Karena dia menarik. Oke, saya ada juga. Oke, kita semak lagi apa yang tersilap. Oke, saya dah dapat dia punya salahnya tadi. Yang kat sini ya, di bahagian komen ni. Oke, ada ralat di sini. Saya tertinggal tanda penutup kod ya. Okey. Okay, cuba kita run. Okey, saya typekan isi saya. Saya type lain lah. Laman web ini terbaik. Okey, dan saya klik hantar. Jadi saya punya input akan keluar di sini. Laman web saya terbaik. Okey, jadi saya adjust sikitlah supaya dia ke bawah. Saya akan tambah tag break ya. Okey, tag break ni fungsi dia untuk kita bagi dia ruangan langkah lah dia melangkau. Okey. Okey, jadi break ni dia ada hanya kita typekan br/ saja. Dan sini pun saya letakkan satu langkah lah langkah satu ruangan. Okey, sorry, br/ ya. Kita balik ya. Okey, jadi saya tengok balik. Okey, tu button saya dah ke bawah dan display message saya pun akan ke bawah juga tekan hantar. Inilah saya punya output lah. Okey, laman web ini terbaik. Apa yang saya tulis di atas, bila tekan butang hantar dia akan muncul di bahagian bawah. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini. Jadi saya harap kamu dapat mencubalah Right.